Assalamualaikum dan hai, selamat datang saya ucapkan ke SK Studio yang mana pada hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan pembelajaran bahasa Melayu iaitu kata berimbuhan akhiran, yang mana pada minggu lepas kita sudah mempelajari berkenaan dengan kata berimbuhan awalan. Untuk minggu ini kata berimbuhan akhiran. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Baik, yang pertama, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kata berimbuhan akhiran dengan betul mengikut petikan dan juga soalan yang akan diberikan sebentar nanti. Yang kedua, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 2 ayat lengkap dengan menggunakan kata berimbuhan akhiran. Kita teruskan dengan pengenalan terhadap kata imbuhan akhiran. Baik, pengenalan kata berimbuhan akhiran, apakah dimaksudkan itu? Ialah kata yang menerima imbuhan di belakang ataupun di akhir kata dasar, menentukan sesuatu tugasan atau perbuatan yang dilakukan. Okey, itu adalah tujuan dia, manakala terbahagi kepada 3 jenis iaitu an, kan dan i. Kata imbuhan akhiran sedikit berbeza berbanding kata imbuhan awalan, kerana kata imbuhan awalan mempunyai variasi yang banyak, manakala kata imbuhan akhiran hanya kekal sebagai an, kan dan juga i. Sekarang kita lihat cara untuk membina ayat menggunakan kata berimbuhan akhiran. Okay, yang pertama ialah imbuhan akhiran an. Indikator yang ada di sebelah kanan atas merupakan petunjuk untuk kamulah, untuk kamu faham. Warna kuning ialah imbuhan akhiran, manakala warna oranye ialah kata dasar. Okey, kita lihat perkataan yang pertama iaitu makanan. Okey, makanan. Makan ialah kata dasar, manakala menerima imbuhan keakhiran iaitu an. Okey, menjadi makanan. Okey, kita baca ayat dia. Amani menikmati makanan yang lazat di restoran itu. Baik, yang kedua ialah pakaian. Okey, pakai ialah kata dasar, manakala imbuhan akhirannya ialah an. Azim membantu ibunya menyidai pakaian basah di ampayan. Ampayan juga rasa kamu tahulah, tempat kita untuk sidai pakaian-pakaian yang basah untuk keringkanlah. Dan perkataan dengan imbuhan an yang terakhir ialah buayan. Buayan ni jenis apa? Orang cakap bahasa Inggeris dia panggil swing lah. Bahasa Melayu panggil buayan, yang mana terdapat di taman-taman permainan kanak-kanak. Okey, kita baca. Kanak-kanak itu gembira bermain buayan di taman. Okey, buai ialah kata dasar, manakala menerima imbuhan akhiran iaitu an, menjadi buayan. Jenis kata akhiran yang kedua ialah kan. Kita baca perkataan yang pertama iaitu berikan. Perbuatan kita memberikan sesuatu kepada orang yang lain. Okey, berikan barang tersebut kepada pemilik asal. Beri ialah kata dasar dan menerima kata imbuhan akhiran iaitu kan. Dan perkataan yang kedua ialah letakkan. Okay, meletakkan sesuatu di tempatnya lah. Susun dan letakkan kasut di rak yang telah disediakan. Okey, dekat mana kita selalu letak kasut kita? Dekat tempat awam kan contohnya, ataupun dekat surau-surau ataupun masjid. Misalnya perpustakaan juga kita letakkan kasut kita di tempat ataupun rak yang telah disediakan. Dan perkataan terakhir yang menerima kata imbuhan akhiran kan ialah bersihkan. Bersihkan bahagian badan yang kotor dengan sabun mandi. Setelah pulang daripada sekolah, habis kita bermain petang-petang ataupun pada mana kita berpeluh dengan banyak, maka kita perlu untuk bersihkan badan dengan sabun ketika mandi. Bersihkan. Senang kan? Okay, sambung lagi dengan yang terakhir iaitu imbuhan akhiran i. Perkataan yang pertama ialah dampingi. Apakah maksud dampingi? Okey, dampingi senang cerita ialah perbuatan mendekatkan diri, melindungi ataupun berada hampir dengan seseorang. Dampingi orang sekeliling seperti mana keluarga kita. Maksud ayat dekat sini ialah kita kena layan orang lain seperti mana kita layan ahli keluarga kita. Bagaimana baiknya hubungan kita dengan keluarga kita, maka begitulah cara untuk kita berinteraksi dengan orang yang berada di sekeliling kita. Seterusnya ialah baiki. Setelah baiki bahagian enjin, bersihkan dengan air bersih. Okey, baiki. Okey, menerima imbuhan i, baiki. Dan yang terakhir ialah hargai, iaitu hargai jasa ibu bapa yang telah banyak
berkorban. Okey, persoalannya bagaimana kita nak menghargai jasa ibu bapa kita adalah dengan kita belajar bersungguh-sungguh menghormati mereka, patuh akan arahan ataupun menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh ibu bapa kita. Tanpa membuang masa lagi, kita rujuk pada buku teks muka surat 78. Dan tajuk kita pada hari ini ialah ukiran penyeri halaman. Apakah yang dimaksudkan dengan ukiran penyeri halaman? Pada kali ini merujuk kepada ukiran seni keliring daripada masyarakat orang Ulu pada zaman dahulu. Kita baca petikan di atas. Dayang Rosni menghantar email kepada Min Lee untuk bercerita tentang seni ukiran yang ada di Sarawak. Okey, dia hantar email kepada siapa? Kepada Min Lee untuk bercerita. Dayang, okey. Nama pun seperti orang Sarawak. Jadi dia menggunakan medium email. Apakah tujuan email sebenarnya? Kalau kita dapat bincangkan apa yang orang selalu gunakan apabila menggunakan email. Jadi berikut merupakan fungsi email yang sering digunakan oleh masyarakat kita lah. Antara fungsi email ialah kita dapat berinteraksi dengan orang yang jauh. Contohnya kita berada di Pulau Pinang, kita boleh hantar email kepada orang yang berada di Sabah dan Sarawak. Itu contoh dia. Seterusnya ialah kita boleh hantar maklumat berbentuk tulisan, berbentuk dokumen, berbentuk gambar dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah kita menjalankan tugasan harian kita. Kita bekerja, kita berurusan perniagaan, ada perihal sekolah, semuanya boleh menggunakan email sebagai platformnya. Kita sambung semula. Kalau kamu semua dapat lihat, berikut merupakan format ataupun butiran yang perlu untuk kita isi apabila kita nak menghantar email kepada sesiapa sekalipun lah. Daripada siapa? Daripada email kita dayangrosni@ymail.com. Kepada siapa? Itu kita hantar kepada orang lain, kepada minli_1@ymail.com. Okey, perkara merujuk kepada tajuk ataupun isi utama yang cuba kita sampaikan, iaitu apa? Keliring di Sarawak. Di sebelah kanan ada butang hantar dan juga simpan. Maka tajuknya ialah berkenaan dengan ukiran keliring di Sarawak. Jadi kamu semua tahu tak apa itu keliring? Jom cikgu kongsikan. Seni ukiran keliring merupakan tradisi etnik orang Ulu di Sarawak, merupakan kuburan golongan diraja dan golongan bangsawan. Oleh demikian, tiang ini menjadi satu petunjuk di mana lokasi kuburan golongan diraja dan bangsawan. Dan bila kita teliti pada tiang tersebut mempunyai motif-motif tertentu. Okey, antara motifnya ialah seperti tumbuhan, buaya, naga, topeng serta figura hantu yang merupakan kepercayaan mereka terdahulu. Namun tradisi ini telah lama diberhentikan dan tidak lagi dijalankan oleh penganut ataupun orang yang mempercayainya. Sekarang kita baca petikan yang mana Dayang sampaikan kepada Min Lee. Ke hadapan sahabatku Min Lee, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Tujuan saya menulis email ini adalah untuk bercerita tentang seni ukiran keliring di negeri Sarawak. Jadi, jawapannya ialah ukiran. Kata dasarnya ialah ukir, manakala menerima imbuhan akhir iaitu an, an. Masyarakat tempatan perlu mengetahui seni ukiran ini demi memelihara kesenian tersebut. Kita kena tahulah sebab apa? Kalau kita abaikan saja, maka identiti ataupun sejarah orang terdahulu akan terus terbiar dan juga pupus di telan zaman. Kita baca lagi. Keliring ialah tiang kayu yang digunakan untuk suku kaum di Sarawak, iaitu masyarakat Ulu. Keliring biasanya didirikan di kawasan kediaman. Jawapannya apa? Jawapannya ialah golongan berada sahaja. Macam kita bincangkan tadi ialah golongan bangsawan maupun golongan diraja. Kayu yang menjadi ruang kosong. Apa jawapannya? Jawapannya ialah pilihan. Ialah batang kayu belian yang tidak mudah reput akibat pengaruh cuaca. Ruang kosong lagi. Apa jawapannya? Jawapannya ialah serangga perosak. Okey, nombor 3 tadi. Jawapannya ialah pilihan. Kata dasarnya ialah pilih, manakala imbuhan akhirannya ialah an. Dan juga yang keempat ialah serangan. Serangga perosak. Okey, serang dan an.
Untuk pengetahuan kamu, pokok kayu berlian merupakan kayu yang sangat berkualiti dan juga nilai komersialnya sangat tinggi. Jadi, untuk menghasilkan seni ukiran keliring ini memerlukan kos yang sangat tinggi. Kita sambung lagi. Batang pokok berlian ditebang dan diukir dari atas ke bawah dengan motif-motif ukiran yang mempunyai makna tertentu. Macam tadi lah ya, contohnya ialah seperti bunga, haiwan, naga dan figura hantu. Batu besar berbentuk sfera dan lepir diletakkan di... Nombor 5 apa jawapannya? Jawapannya ialah bahagian atas keliring untuk menstabilkannya. Terdapat keliring yang mencecah ketinggian sehingga 10 meter. Jadi tinggilah. Daripada jauh orang boleh tahu lokasi dan juga penempatan kuburan golongan diraja dan golongan bangsawan tersebut. Fungsi keliring berubah mengikut peredaran zaman. Keindahan ukiran keliring telah menjadikan mercu budaya Sarawak. Berlakunya transisi terhadap kepercayaan dulu dan berubah mengikut peredaran masa, sekarang menjadi simbol kebudayaan di negeri Sarawak. Keunikan tersebut dapat dijadikan produk hiasan, jawapan hiasan, nombor 6 dan lanskap. Okay, hiasan, kata dasarnya ialah hias, manakala kata imbuhan akhirannya ialah an, jadi hiasan. Sampai sini sahaja ruang kosong. Nombor 7 jawapannya ialah coretan saya kali ini. Nombor 8 ruang kosong, sampaikan salam saya untuk keluarga kamu di sana. Saya akhiri surat saya dengan ucapan terima kasih. Oleh demikian, jawapan yang terakhir ialah akhiri. Kata dasarnya ialah akhir, manakala imbuhan akhirannya ialah i, menjadikannya akhiri. Baik, dengan info yang disampaikan oleh Dayang kepada Minli ni, kita pun boleh belajar tentang seni ukiran keliring yang sangat unik dan berbeza dengan kebudayaan di masyarakat yang berada di Semenanjung lah. Oleh demikian, daripada petikan tersebut, apakah pengajaran ataupun nilai yang boleh kita perolehi daripada cerita Minli dan juga Dayang? Okay, yang pertama, seni merupakan satu identiti dan budaya masyarakat tempatan. Okay, kalau bermaksud di sini ialah masyarakat yang menghuni ataupun yang berada di negeri Sarawak, terutamanya etnik orang Ulu. Kita perlulah menghargai nilai seni ukiran kerana memerlukan proses yang lama dan juga kemahiran yang sangat tinggi. Malah kita mengambil kursus untuk mempelajarinya juga memerlukan wang, kos dan juga pengalaman yang bertahun-tahun lamanya. Dan yang terakhir ialah peliharalah warisan bangsa kita dengan kita simpan, dengan kita mempromosikan ataupun kita sentiasa bercerita kepada orang lain tentang keunikannya seperti yang dilakukan oleh Dayang. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menonton dan juga mempelajari. Sila like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.